Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana bikum min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima aghliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحتى على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى أما البعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni dapat sekali lagi kita bersama-sama dalam mempelajari dan juga pengajian kita di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan bagi Imam Yahya bin Syarafuddin rahimahumullah wa radhiyallahu taala anhu. Pada hari ini kita akan sambung semula di dalam hadis yang sama, iaitu hadis yang ke-35, iaitu masih lagi membicarakan tentang mafhum ikhwatul muslimin, iaitu makna sebenar ataupun kefahaman tentang saudara se-Islam. Maksudnya kefahaman tentang saudara se-Islam. Jadi hadis ni membicarakan kepada kita tentang bagaimana kita bermuamalah, bertaamul dengan sesama orang muslim. Jadi pada hari itu kita telah pun berhenti pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan janganlah kamu saling-saling memarahi. Janganlah kamu saling-saling memarahi. Itu di antaranya yang disebutkan, maksudnya saling bermusuh. Baik. Dan pada hari ini kita sambung balik sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wala bai' ba'dukum ala bai' ba'din. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda, dan janganlah kamu menjual janganlah kamu menjual setengah di atas jualan setengah kamu. Maksudnya apa? Jangan kita menjual sesuatu barang yang mana telah dijual oleh saudara kita, yang mana telah pun mempunyai akad ataupun ketika akad ataupun dalam keadaan halatul khiyar. Halatul khiyar maksudnya dalam keadaan sudah pun dibeli, tetapi ada khiyar sebanyak selama 3 hari. Jadi masa 3 hari ada waktu untuk si pembeli itu memulangkannya. Kalau sekiranya ada keaiban, ada kekurangan, nampak, maka dia boleh dipulang. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW kata, jangan kamu menjual sesuatu barang nampak dah di atas jualan saudara kamu. Maksudnya dalam hadis ni, dari segi bahasa pasar dia, jangan kita mencuri pelanggan. Jangan kita mencuri pelanggan. Jadi kalaulah kita niaga, sahabat kita pun niaga, tiba-tiba orang datang ke kedai sahabat kita, dia datang dulu, nampak tak? Maka dia datang pada sahabat kita ni, itu ada 2 keadaan. Yang pertama, ketika majlis akad. Ketika dalam majlis akad tu, maksudnya baru nak jual, tiba-tiba kita datang, kita bagi isyarat. Contoh isyarat kita pun tulis sama harga, baju sama, nampak tak? Bajunya contohlah jenama Al-Hawi, kita pun jual jenama Al-Hawi baju buatan daripada Indonesia, gamis, panggil gamis, baju gamis, macam baju Raihan tu, nampak tak? Kita pun tunjuk daripada jauh, nampak tak? Dekat kita ni ada 50%, dekat kita ni lebih kurang harganya. Sedangkan ketika itu orang baru nak beli, baru nak keluar duit, tiba-tiba kita pun bagi isyarat pada jauh, kat kami lagi murah. Nampak tak? Ada 50%. Jual sahabat tu jual RM50,
kita jual RM25. Nampak tak? Sedangkan ketika tu dia dah dalam majlis akad. Nampak tak? Maka si kawan ni, yang si pembeli ni pun tengok, bang, sana tu RM25, ini RM50. Jom kita pergi ke sana. Maka inilah jualan yang dianggap sebagai jualan yang diharamkan oleh ulama dan diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Curi pelanggan. Zaman sekarang ramai tak? Ramai. Kan? Yang mencuri pelanggan ni banyak. Terutamanya kedai makan. Pernah tak pergi kedai makan? Dah duduk-duduk, tiba-tiba dia datang. Masuk kedai saya. Dia kata, kedai saya lagi murah. Nampak tak? Jadi member ni pun dah duduk-duduk. Tak juga. Pergi kedai ni. Nampak tak? Ini haram hukum dia. Adapun dari segi jual beli, sah ke tidak sah? Maka kata ulama, sah jual beli. Sah ma'al haram. Sah jual beli dia, tetapi berserta haram. Perbuatan tu dosa. Nampaknya perbuatan tu dosa. Jadi ini di antara jual beli yang diharam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok dalam syarah. Contohnya seseorang pembeli itu dia beli dalam zaman khiyar, pada waktu khiyar, pilihan. Khiyar. Dia dalam waktu khiyar ni maksudnya dalam tempoh 3 hari dia dah pun beli. Nampak tak? Lalu dia pun kata ifsakh hadzal bai'. Nampak tak? Batalkan pembelian ni. Dia kata wa na'bi'uka mithlahu bi arkhas minhu. Aku jual dengan kamu dengan harga yang lebih murah. Nampak tak? Ini di antara benda yang diharamkan. Ini salah satu contoh yang disebutkan. Jadi disebut dalam syarah mengatakan disebutkan perniagaan seperti ini adalah haram. Nampak tak? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tegah ni maksudnya wala bai'. Jangan kamu menjual wa nahyu li tahrim. Dan dia membawa erti maksudnya larangan berserta untuk mengharamkannya. Nampak tak? Kenapa? Elak dia. Sebab dia lima fihi minal idai. Nampak tak? Al-mujibu litabaghut. Nampak tak? Disebutkan kenapa? Diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diharamkan oleh syarak, tapi sah pada jual beli tu sah jual beli. Tak ada masalah apa jual beli ni, tapi tanggunglah dosa, berdosa. Kenapa? Sebab dia diharamkan oleh kerana ianya pada jual beli seperti ini adanya menyakiti penjual yang lain. Nampak tak? Yang boleh menyebabkan, nampak tak? Menyebabkan akan permusuhan, pergaduhan. Nampak tak? Jadi sebab tu kita jangan pernah sailang lah. Sailang lah dalam bahasa pasar ni, sailang pelanggan orang lain. Kan? Jadi kita jangan buat macam ni lah, perniagaan macam ni. Kan? Sebab kita bila berniaga, kita ingat berniaga ni adalah salah satu daripada ibadah. Kan? Salah satu ibadah. Allah Ta'ala pun suruh kita berniaga, suruh kita cari rezeki. Kan? Allah Ta'ala kata wa idza nudiyatis salati fantashiru fil ardi. Wa idza nudiyatis salati, apabila dipanggilkan kamu untuk solat, maka hendaklah kamu ingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Apabila sudah habis solat, nampak tak? Wa idza qudiyatis salati fantashiru fil ardi. Dan apabila sudah habis solat, maksudnya dah lengkap ibadah, pergilah kamu bertempiaran, pergilah kamu itu bertebaran ke muka bumi ini. Nampak tak? Dan mintalah daripada kelebihan Allah, rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah suruh kita bekerja, Allah Ta'ala suruh kita berniaga. Tapi berniaga mesti ikut syarak. Jangan sampai kita berniaga nak menanaya orang lain. Nampak tak? Jadi ini di antara hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, jangan kita berniaga macam ni, merampas pelanggan seseorang itu. Tidak boleh. Jadi kalau orang itu dah pun dia ada akad, dia pun dah deal, jangan pernah kita tiba-tiba nak katakan batalkan, jual kepada saya. Nampak tak? Walaupun benda tersebut memberi faedah, manfaat kepada pembeli. Nampak tak? Tetapi pada hakikat dia juga menyakiti kepada penjual yang asalnya. Penjual yang asalnya. Jadi itulah dikatakan. Jadi sebab itu dalam jual beli ni kita kena ada ilmu. Kan? Sayyidina Umar Khattab tu, kalau orang-orang jahil masuk pasar, dia tak bagi masuk. Sehingga dia kata, jangan ada yang masuk dalam pasar kami
orang-orang yang jahil. Maksudnya orang yang tak tahu hukum hakam. Kan? Tak tahu hukum hakam. Jadi nak masuk jual beli ni wajib mempelajari ilmu jual beli. Nampak tak? Jadi bila kita dah berniaga, wajib kita kena tahu yang mana mensahkan jual beli kita. Nampak tak? Yang mana membatalkan jual beli kita. Apa yang dimakruhkan, apa yang diharamkan. Jadi kita kena tahu. Wajib tak ni? Wajib. Kalau tak belajar, berdosa. Kata ulama, berdosa, nampak tak menyebabkan kita nampak tak akan melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu diharamkan oleh syarak kan. Jadi sebab tu kita nak berniaga, kita kena ada ilmu. Jadi sebab tu kalau tengok dulu Al-Habib Umar bin Hafiz pernah sebut pasar-pasar Tarim tu, di kawasan-kawasan Tarim semua tu subhanallah alim, orang-orang yang sudah alim baru berniaga. Sehingga kan dikatakan tidak ada orang yang berniaga di pasar Tarim tu kecuali mereka sudah pun khatam kitab Minhaj At-Talibin, khatam kitab fiqh Imam An-Nawawi. Dah khatam baru boleh berniaga. Sampai tahap macam tu. Sebab apa? Supaya tidak ada tipu menipu, supaya tidak ada berniaga benda-benda yang syubhat ataupun benda yang benda haram. Nampak tak? Jadi sebab tu berniaga ni jangan menipu, jangan menindas seseorang. Nabi SAW sebut dalam hadis kelebihan orang berniaga ni, nampak tak? Dia jujur, dia ikhlas kerana Allah. Kata Nabi SAW, Astajiru suduqul mu'min ma'asyuhada'i yawmal qiyamah. Kata Nabi SAW, peniaga yang jujur, lagi amanah, al-aminu suduqu, al-mu'min, lagi beriman kepada Allah Ta'ala, maka akan dibangkitkan nanti bersama dengan para syuhada di yaumul qiyamah. Maksudnya apa? Mereka dapat seperti maqamnya, darjatnya orang-orang mati syuhada, orang mati syahid. Pahala dia akan dapat macam tu, dibangkitkan bersama dengan orang-orang mati syuhada. Jadi kalau kita berniaga, jangan menipu-nipu, jangan menganiaya orang. Sampai kita tengok ada setengah masyarakat kita berniaga sampai sanggup menutup kedai orang lain dengan sihir, dengan macam-macam lah yang dibuat. Nampak tak? Kan? Jadi macam-macam cara orang nak buat sekarang ni, kan? Sehingga kita tengok kadang-kadang menyebabkan orang itu sampai jatuh sakit. Ada, kan? Baru-baru ni saya jumpa sahabat saya, dia di antara pengawal perubatan. Dia berubat baru-baru ni seorang makcik, seorang pakcik, pakcik, subhanallah, dia jual burger, baru start jual burger. Kenapa jatuh sakit? Sebab dia sihir. Baru jual burger, buka stall burger. Ini tuan-tuan dan puan-puan masyarakat kita, dan kita kena terangkan kepada mereka. Sampai tak? Jadi rezeki ni tuan-tuan dan puan-puan akan datang. Jadi jangan kita pernah nak silang, kita nak tutup perniagaan orang. Sebab perniagaan yang seperti itu, kalau kita buat, kita teruskan, dia tidak akan ada berkatnya. Tidak akan ada barakahnya tuan-tuan dan puan-puan. Dan ini kisah benar tuan-tuan dan puan-puan. Disebutkan ada orang yang suka main pelaris-pelaris sampai menutup kedai-kedai orang lain tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Satu ketika tu orang dia pun pergi ke umrah dan juga haji. Jadi bila pergi ke umrah depan Kaabah tu, pertama sekali Allah Ta'ala uji dia tak nampak Kaabah tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Kemudian penuh dia kata, lalu dekat Kaabah tu dia kata laut, dia kata macam mana nak pergi? Dia kata nak masuk macam mana? Laut ni. Lalu seorang mutawif ni cerita daripada mutawif. Ketika masa saya ambil kursus dulu di Baharul Mazi, saya pun tanya. Dia pun cerita. Dia kata macam-macam perangai PL jumpa jemaah, dia kata. Tapi dia nak menyedarkan kepada kita ni supaya kita ni bila nak beribadah, nampak tak? Maka kita bertaubat pada Allah. Sentiasalah rujuk dan kembali pada Allah Ta'ala dan meminta ampun kepada makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah Ta'ala yang pernah kita sakiti. Maka ditanyalah kepada fulan itu, apa yang menyebabkan dia macam ni? Ada tak kamu buat apa-apa? Dia kata sebenarnya ustaz, saya ni niaga orangnya. Niaga. Jadi apa yang pakcik buat? Dia kata saya ni meniaga, tapi saya ni meniaga itu pakai pelaris. Nampak tak? Kata ustaz tu, ini sebabnya lah. Nampak tak? Jadi tak sempat dia nak buat umrah tu, terpaksa pulang balik begitu saja. Bayar dam semua sekali. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan.
Dan ini salah satu benda reality yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita, tuan-tuan. Jadi sebab tu kan, fikir-fikirlah sebelum kita nak menindas orang lain, meniaga, jangan pernah kita berhasad dengki. Meniaga-meniaga ni tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini di antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Sebab di antara tertakluk dengan makhluk, bila kita meniaga, maka jangan kita pernah mensailang akan customer kita. Itu dia sebutkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut lagi, wa kunu ibadallahi ikhwanan. Dan jadilah kamu akan hamba Allah Subhanahu wa taala, nampak tak? Jadikanlah akan kamu akan hamba Allah Subhanahu wa taala ikhwanan, sesama saudara. Maksudnya jadilah kita semua kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, dengan hamba Allah taala itu sebagai seorang saudara. Nampak tak? Sebagai seorang saudara. Maksudnya apa? Iaitu kata di dalam syarah, ai iktasabu ma tusiruna bihi ikhwanan min husnil muasyarati wa fi'lil muallifati wa tarkul munaffirati. Iaitu hendaklah kamu menjadikan semua hamba Allah Ta'ala ini sebagai saudara kamu, dengan cara kamu memperbaikkan akan muasyarah, pergaulan kamu sesama mereka, dan juga berlembut dengan mereka. Dan hendaklah kamu meninggalkan akan, nampak tak, kekasaran kepada mereka. Jangan kita berkasar-kasar. Jadi berlembutlah dengan mana-mana hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Qurtubi, dikatakan kunu ka ikhwanin nasab fi syafaqatin wa rahmatin wal mahabbatin wal muwasatin wal muawanatin wa nasihatin. Kata Imam Al-Qurtubi, hendaklah kamu jadi bersama dengan hamba Allah Ta'ala ini seperti saudara senasab kamu. Fi syafaqah, pada kasih sayang. Kalau kita sayang pada saudara kita, maka begitu juga kita kena kasih kepada hamba Allah Ta'ala lain. Tak kira bangsa, tak kira daripada jenis keturunan, tak kira dia itu jenis daripada orang-orang yang tinggi bangsawan ataupun orang yang rendah, maka samakan kita jadi seperti kasih kepada mereka. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Dan juga rahmat bersama dengan mereka, sama seperti dengan nasab kita, keturunan kita, kita kasih kepada mereka, begitu juga kita merahmati mereka. Wal mahabbah, dan juga cinta, sama. Nampak tak? Dan mahabbah, kita cinta sebagaimana kita cinta keluarga kita, kita kena cinta juga hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muawanah, dan juga bantu-membantu. Nampak tak? Sebagaimana kita suka bantu keluarga kita, kita kena juga sama bantu dengan mana-mana hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan nasihat, dan juga nasihat. Sebagaimana kita suka nasihat kepada keluarga kita, kata Imam Qurtubi, kita juga kena sama-sama menasihati kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya nasihat menginginkan kebaikan. Nampak tak? Sebagaimana kita suka anak-anak kita suka dapat kebaikan, begitu juga jiran tetangga, begitu juga orang-orang mana-mana hamba Allah Ta'ala, kita suka juga mereka itu mendapatkan kebaikan. Ini salah satu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kan? Sehingga para ulama mengatakan bahawasanya annal ikhwah ad-diniyah a'zam min ikhwati nasabiyah. Kata ulama, persaudaraan seagama itu lebih besar daripada persaudaraan secara nasab. Kata ulama. Kenapa? Kerana persaudaraan seagama ini, nampak tak, ianya akan kekal sehingga hari kiamat. Ianya akan kekal sehingga hari kiamat. Adapun persaudaraan secara nasab itu, kata ulama, nampak dia hanyalah pada duniawi saja. Maksudnya dia tidak kekal, bila mati habislah kita. Nampak tak? Maksudnya persaudaraan kita itu dengan anak bini kita dan sebagainya itu secara nasab di dunia. Maksudnya di dunia duniawi tersebut itu, ke di akhirat pun sama juga. Tetapi kata ulama, persaudaraan dengan seislam itu sampai kiamat kita akan tetap sama dengan mereka, masuk ke dalam syurga. Jadi itu kata para ulama. Jadi begitulah kita bila nampak mana hamba Allah Ta'ala, kita anggap dia ikhwan, saudara kita. Jangan kita asingkan. Nampak tak, kita ni T20, yang tu B40. Jangan. Sebenarnya saya cukup tak suka
dengar kalimah-kalimah T20, B40, setengah orang cakap, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu ada menampakkan jurang kasta, kan? Kan tapi itu inisiatif kerajaan, dia nak membezakan, nak beri bantuan kepada golongan-golongan tertentu, dia bagikan nama sekian-sekian yang layak untuk dapat bantuan. Itu tak apalah. Tetapi jangan sesetengah orang yang kadang-kadang dia menggunakan perkataan ini untuk mengadakan jurang perbezaan, sehingga kan membezakan pada kehidupan mereka itu. Nampak tak? Menyebabkan kalau orang B40 tak layak, orang B40 ni orang yang bawa rendah, pandang hina-dina kepada mereka. Jadi Nabi SAW ni bawa satu manhaj yang mengubah fikrah manusia. Yang dahulu zaman Arab Jahiliah, mereka itu kalau orang bangsawan lah sampai bila-bila. Nampak tak? Kalau hamba saya lah sampai bila-bila hina-dina. Tapi Nabi SAW ubah. Nabi SAW mengatakan la faddala alaikum alal abyadi wala alal aswadi wala arabi alal ajami walakin bitaqwallahi. Kata Nabi SAW, tidak ada kelebihan antara orang yang putih di kalangan kamu dan juga orang yang gelap kulitnya, dan tidak ada kelebihan antara orang Arab di kalangan kamu dan juga orang-orang Ajam di kalangan kamu. Maksudnya tidak ada kelebihan. Kata Nabi SAW, walakin, tetapi ada kelebihannya. Itu kata Nabi SAW, bitaqwallah, dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab tu kita jangan tengok orang-orang Bangla ke, Rohingya ke, kita suka-suka nak menghinakan mereka. Kita nak merendahkan mereka. Nampak tak? Jadi Nabi SAW tak ajar kita macam tu. Untuk kita pandang hina kulit gelap. Jangan, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengok orang badan dia kecil, jangan kita nak menghina dia. Kita tengok orang tu tak ada nasab semulia kita, jangan kita pandang orang ni tak ada nasab, dia tak boleh macam aku. Kan? Orang ni kerjanya tak hebat dengan kita jangan pandang. Nampak tak orang ini kerjanya tak hebat. Aku ada PhD, kau tak ada PhD. Aku belajar lebih tinggi, kau belajar lebih rendah daripada aku. Aku gaji lebih besar, kau gaji lebih kecil. Jangan kita pandang. Tapi kata Nabi SAW, kunu. Kata Nabi SAW, jadilah kamu, sesama kamu itu seperti saudara yang sama. Yang sama. Saudara se-Islam. Jadi kalau dia Islam, subhanallah, muliakan dia. Sebab kata Syekh Zani Dahlan, dia kata apa? Likulli muslim lahu nur wa barakah. Setiap orang Islam tu, kata Syekh Zani Dahlan, adanya nur dan juga berkat. Apa tak? Ada nur dan juga berkat. Tuan-tuan dan perempuan, ada nur, ada cahaya pada tuan-tuan dan perempuan, ada juga berkat. Dan kita tak pernah tahu cahaya siapa yang lebih hebat, berkat siapa yang lebih besar. Apa tak? Boleh jadi yang duduk kat belakang-belakang. Nampak tak? Boleh jadi yang bercakap ni berkatnya tak banyak seperti yang ada kat belakang. Sebab itu Allah Ta'ala sebut wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kamu melupakan kelebihan sesama kamu. Di sini Allah Ta'ala nak menerangkan, nampak tak, kepada Nabi Muhammad SAW dan juga umat kita semua, bahawa jangan kita lupa. Ada orang ada kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Jadi kita, mana-mana hamba Allah Ta'ala yang khususnya orang Islam, kita hormat dia. Kita hormat dia. Sehingga kan dikatakan, kalaulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu membukakan hijab cahaya orang beriman, cahaya orang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi dia ada dosa. Dia ada dosa. Kalau Allah tunjukkan cahaya iman dia tu yang ada di dalam hati, sanubarinya itu, nescaya terlihat cahaya tersebut itu menembusi langit. Itu kata para ulama. Terlihat cahaya itu menembusi langit. Nak katanya mulianya manusia yang ada iman ni. Sebab tu orang-orang yang mempunyai iman, nampak tak? Mempunyai iman ni, walau macam mana pun dahsyat jahatnya, itu satu hari dia masuk syurga juga. Satu hari dia akan masuk syurga kalau habis daripada azab Allah Ta'ala tu, azab bagi dia, nampak tak? Maka ketika itu dia akan masuk syurga tu. Nampak tak? Jadi nak kata mulianya orang beriman walaupun dia banyak kejahatan dia. Jadi sebab tu kita ni jadikan saudara kita masing-masing menghormati. Jadilah kita bersama dengan Allah Ta'ala itu saudara. Jadi kita ni semua sama daripada bapa yang sama.
Kita datang daripada bapa yang sama, Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Jadi bila kita tengok sesama kita, nampak tak, walaupun dia berbeza kaum dengan kita, berbeza kaum, berbeza agama, jangan kita pandang hina. Jangan kita pandang hina sebab kita tak pernah tahu sama ada orang itu dia penghujungnya macam mana, dan begitu juga kita tak pernah tahu bahawasanya kita penghujungnya macam mana. Nampak tak? Pernah satu ketika Imam Ghazali radhiyallahu taala pernah mengatakan, jangan kamu memandang hina kepada saudara kamu ataupun sesama manusia, kata Imam Ghazali. Sebab apa? Sebab kata Imam Ghazali, kamu tidak pernah tahu sama ada penghujung orang itu buruk ataupun baik, sedangkan kamu juga tidak pernah tahu sama ada penghujung kamu baik ataupun buruk. Nampak tak? Kata para ulama, ada beberapa pintu yang bukan pintu milik kita. Di antaranya yang pertama adalah pintu taubat. Pintu taubat, tak ada orang boleh kata, Allah tak akan terima taubat. Siapa cakap macam ni? Maknanya dia seolah-olah nak sama dengan Allah Ta'ala, nak nyamakan diri dengan Allah. Dia nak ambil kerja Tuhan ke? Dia kata Allah tak akan terima dia ni, mati dia su'ul khotimah. Jangan. Banyak macam mana dosa pun seorang itu kan. Dalam satu riwayat Imam Musnad, riwayat Musnad Imam Ahmad, Nabi SAW sebut, ada seorang lelaki itu pada hari kiamat dosanya begitu banyak sekali. Dipamerkan 99 catatan amal, buku amalannya itu, satu daripada 99 itu sebesar jauh mata pemandangan dan dipenuhi dengan dosa. Didatangkan 99 buku catatan amalannya itu, semuanya dipenuhi dengan dosa. Semuanya dipenuhi dengan dosa. Nampak tak? Akan tetapi bila malaikat tengok nak campak masuk dalam neraka, kata Allah Ta'ala, jangan. Nampak tak? Jangan campak dia masuk dalam api neraka. Lihat balik buku amalan itu, ada satu kalimah. Apa kalimahnya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kuasa mutlak Allah. Allah nak terima taubat, Allah nak bagi rahmat, itu terpulang pada Allah. Dia yang menciptakan, dia yang menjadikan taubat. Jadi bukan kuasa kita. Pintu taubat, tak ada siapa-siapa yang boleh memiliki pintu taubat tersebut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak tak? Yang kedua, pintu rezeki. Tak ada siapa-siapa pun boleh halang pintu rezeki. Siapa-siapa nak halang rezeki seorang, takkan. Nampak tak? Sebab Allah Ta'ala tu kalau dah mentakdirkan manusia itu hidup, ada rezeki dia. Tak ada siapa-siapa yang boleh menghalang. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfuz zajjad minkal jadd. Doa Nabi. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada benda yang boleh menghalang. Tidak ada benda yang boleh menghalang kecuali apabila engkau telah halang, pastilah tidak ada siapa-siapa yang boleh mendatangkannya. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada benda yang boleh menghalang apabila engkau dah bagi. Apa engkau dah tetapkan, ya Allah, pasti datangnya. Nampak tak? Wala mu'tiya lima mana'ata. Dan tidak ada siapa-siapa yang boleh bagi. Kalau engkau dah halang, takkan siapa boleh bagi? Allah dah kata, aku tak nak rezeki orang ni. Tak ada. Kita cubalah bantu apa pun, tak akan dapat juga bantu. Sebab apa? Allah dah halang. Wala yanfa'u jaddi minkal jadd. Dan tidak ada yang boleh membagi manfaat. Nampak tak? Kesungguhannya, bersungguh-sungguh itu, kecuali Allah Ta'ala dah bagi manfaat. Allah Ta'ala tak bagi manfaat. Nampak tak? Wala radda lima qadaita wala, dan tidak ada boleh yang menolakkan apa yang telah engkau tuliskan. Wala radda lima qadaita wala yanfuz minkal jadd. Dan tidak ada siapa-siapa yang boleh bagi manfaat. Kalau siapa boleh bagi manfaat sekiranya kalau engkau tidak mahu memberikan manfaat. An-nafi' ad-dar, yang memberi manfaat itu adalah Allah. Yang memudarat itu adalah Allah. Jadi tak ada kuasa kita. Bab rezeki itu pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, pintu syurga.
Tak ada orang boleh kata kamu ni takkan masuk syurga. Allah nak masukkan syurga orang ahli maksiat, boleh ke tak? Boleh. Itu etika Ahlussunnah wal Jamaah. Tuan-tuan dan puan-puan. Berbeza dengan pandangan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata mustahil orang yang ahli maksiat masuk syurga. Nampak tak? Sehingga golongan-golongan Khawarij, yang khususnya Khawarij itu lagi teruk. Mereka menganggap orang melakukan dosa besar ni kafir terus. Itu Khawarij. Nampak tak? Sehingga Khawarij ni sanggup mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Khawarij. Kan? Jadi sebab itu kita jangan ambil sifat nampak hukum-hukum ni. Kan? Suka menghukum orang kafir, suka menghukum orang ni bid'ah, jangan. Sebab kita tak memiliki pintu syurga. Yang keempat, kita tak pernah memiliki pintu neraka. Tak ada siapa yang boleh menghukum fulan ni confirm masuk api neraka. Tak ada. Jadi 4 pintu ni. Pintu taubat, pintu rezeki, pintu syurga, pintu neraka. Tak ada siapa-siapa boleh anggap itu pintu milik dia. Pintu dalam dunia ni tuan-tuan dan puan-puan bolehlah masuk. Nampak? Walaupun pintu Kaabah tu terkunci, tapi tak mustahil boleh masuk. Tapi jenis 4 pintu ni semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Jadi sebab itu jadilah kita ni hamba Allah Ta'ala. Kasih sayang kepada mana-mana Allah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dikatakan. Jadi bersaudara. Jadilah kita sama-sama kita bersaudara. Sebab apa Allah Ta'ala sebut sebagai dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Hanya sahaja orang-orang beriman itu adalah saudara. Itu dikatakan. Taib. Kemudian Nabi SAW mengatakan al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudaranya orang muslim. Nampak tak? Sebagaimana juga tadi ayat Allah Ta'ala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Hanya sahaja mukmin itu sesama mereka adalah sama saudara. Jadi kita semua orang muslim itu adalah saudara kita. Itu dikatakan. Kita dah pun bahas sebelum ni. Kemudian Nabi SAW mengatakan wala yudhlimuhu. Dan kata Nabi SAW, dan janganlah menzaliminya. Orang muslim, sesama orang muslim, jangan menzalimi orang muslim yang lain. Maksudnya, la yadkhulu alaihi dararan fi nafsihi aw dinihi aw 'irdihi aw malihi. Maksudnya, janganlah kamu memasukkan ke atas seorang muslim itu, sesama kamu, nampak tak? Kemudaratan. Pada jiwanya, pada diri dia, ataupun pada agamanya. Ataupun pada maruahnya, ataupun pada hartanya. Pada diri dia, jangan sesekali kita menzalimi dia, kita memukul dia, kita menganiaya dia, kita menzalimi dia pada diri dia. Dan juga pada agamanya juga, kita jangan senang-senang nak hukum orang ni ahli neraka, orang ni ahli bid'ah, jangan menzalimi, itu di antaranya. Au ardihi, ataupun pada maruah dia. Nampak tak? Kita menzalimi maruah dia. Kita memburuk-burukkan dia. Kita mengaibkan dia depan orang-orang lain. Jangan. Nampak tak? Itu di antara kezaliman kalau kita buat. Ataupun hartanya, maksudnya kita mengambil harta dia tanpa hak. Nampak tak? Kita menzalimi, ambil harta, mencuri harta dia, kita menganiaya harta pusaka dia. Jangan. Sesama adik-beradik, jangan. Kita sambil-sambil kita menzalimi adik-beradik kita, mengambil harta dan sebagainya. Nampak tak? Li'anna dhalika yunafil ikhwatal islami. Nampak tak? Kerana demikian, sekiranya melakukan kemudaratan kepada jiwa seorang muslim pada agamanya ataupun pada maruahnya, pada hartanya, itu menafikan akan ikhwah muslim, iaitu persaudaraan sesama Islam. Sedangkan Nabi SAW telah bersabda, az-zulmu zulumati yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, kezaliman itu adalah akan mendatangkan kezaliman pada hari kiamat. Maksudnya orang yang melakukan kezaliman, maka dia akan dapat kezaliman juga pada hari kiamat. Nampak tak? Jadi jangan kita pernah menzalimi seseorang, mana-mana hamba Allah Ta'ala. Disebut dalam satu syair mengatakan, wala tadlimunna idza ma kunta muqtadiran fadh-dhulmu tarji'u uqbahu ila an-nadami. Dikatakan, tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u 'alaika wa 'ainullahi lam tanami. Disebut dalam satu syair, janganlah kamu menzalimi seseorang
sekiranya walaupun kamu mampu untuk melakukannya. Nampak tak? Kerana sesungguhnya kezaliman itu akan mengembalikan akibatnya adalah kepada kepenyesalan. Penyesalan. Ingatlah, mata kamu boleh tidur di dunia. Mata kamu tidur ketika kamu zalim orang, mata kamu boleh tidur. Tapi ingat, wal madlum, orang-orang yang dizalimi itu muntabihun. Mereka sentiasa ingat. Mereka yang sentiasa ingat apa yang kita buat. Mata kita boleh tidur, ya. Kita boleh tidur nyenyak. Kita buat kat dunia, kita boleh makan, kita boleh melancong, kita boleh beli barang, kita boleh shopping. Tapi ingat, kita zalim orang, kita ambil harta orang, kita malukan orang, maruah orang. Nampak tak? Ingat, orang yang dizalimi tak pernah lupa. Tak pernah lupa maksudnya, di dunia ni, sama ada dia akan doakan buruk bagi kamu, ataupun dia minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah membalasnya. Nampak tak? Ataupun di akhirat esok, dia akan sentiasa ingat dan dia akan minta hak dia. Nampak tak? Disebut dalam syair, ya doa alaika, yang mana mereka itu sentiasa sedar, mereka tak lupa, ya doa alaika, mereka mendoakan supaya Allah Ta'ala membalas kejahatan, kezaliman yang kamu lakukan. Wa ainullahi lam tanami, sedangkan mata Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya pengetahuan, ilmu Allah Ta'ala tu Allah tahu, dan Allah tak pernah tidur. Kamu buatlah macam mana pun keadaan, manusia, tak ada orang tahu kamu menganiaya fulan bin fulan, tapi Allah Ta'ala berikan keizinan kepada orang yang menzalimi ni, untuk esok di yaumul qiyamah membalas balik apa yang kita buat. Membalas balik apa yang kita buat. Dan Allah Ta'ala akan membalas semula, dan mengkisaskan balik apa kezaliman yang kita lakukan. Dan begitu juga di dunia, orang-orang zalim ada hak untuk mendoakan. Nampak tak? Untuk mendoakan kepada kita. Jadi sebab tu jangan pernah buat zalim pada orang, sebab takut dengan doa orang yang dizalimi itu. Kata Nabi SAW, da'watul mazlumi la hijabulaha, atau kama qala. Nabi SAW mengatakan, ijtanibu da'watal mazlumi, hendaklah kamu hindari daripada doa-doa orang yang dizalimi. Sebab doa dia tidak ada hijab. Doanya di antara dia dan Allah itu tidak ada hijab. Sampai terus. Berbahayanya kalau kita menzalimi seseorang. Sebab doa dia ni terus Allah Ta'ala kabul. Terus Allah Ta'ala angkat. Sama ada datang tu cepat tak cepat, tunggulah waktunya yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Kan? Jadi sebab tu jangan kita pernah menzalimi seseorang. Seseorang. Nampak tak? Sebab doa mereka itu sangat mustajab. Disebutkan, waqila, disebut dalam syarah, inna zulma yudhibul barakah. Sesungguhnya kezaliman itu menghilangkan keberkahan. Keberkahan hidup, keberkahan harta, keberkahan jiwa. Hati kita ni tak setenang. Nampak tak? Dan begitu juga keberkahan umur kita. Keberkahan umur. Dan juga juga keberkahan kebaikan tak dapat banyak kita buat. Sebab berkat ni apa? Berkat ni kata ulama, iaitu az-ziyadatu fil khair. Bertambah pada kebaikan. Itu maksudnya berkat. Tapi kalau orang yang menzalimi orang, dia kehidupan dia itu menghilangkan berkat pada hidupnya. Satu kisah, seorang raja. Dia pergi satu kampung, lalu dia pergi tengok ada seorang penternak. Penternak ni masyhur dengan barakah. Dia punya seekor lembu dia. Seekor lembu dia barakah. Sebab apa? Sekali kalau yuhlab, diperah susu itu, sekali diperah susu itu boleh dapat lebih kurang seperti 30 ekor lembu punya perah susu kan. Seekor lembu. Jadi raja ni bila pergi kat kampung tu, masyhur lelaki ni dengan lembu dia masyhur. Jadi raja ni pun, dia datang, dia kata kat pegawai dia, ambil lembu tu aku nak bawa balik pergi istana. Nampak tak? Lepas tu dia kata, nanti kamu kata kepada orang tu, nanti aku bayar. Tapi lambatlah bayar. Sebenarnya dia tak nak bayar pun. Raja ni zalim. Dia menggunakan kekuasaan dia. Kan? Jadi, dia pun cakap lah, pegawai dia datang, raja dia nak beli
daripada kamu. Kamu nak jual berapa? Jual sekian-sekian. Nanti kami akan datang balik, kami bawa emas. Kami akan bawa emas kepada kamu. Kan? Sampailah raja tersebut bawa balik. Bila bawa balik, raja tersebut happy lah. Dia nak riak, nak menunjuk bahawasanya dia ada seekor lembu juga yang dahsyat, yang boleh keluarkan seperti 30 ekor lembu susunya. Banyak penuh dengan seekor lembu. Maka diperahlah. Dia suruh pegawai dia perah. Perah, tak keluar. Perah, tak keluar. Pelik dia. Apa tak keluar ni? Kan? Jadi esok dia kata, esok kita bawa lembu ni. Esok panggil pengembala lembu ni, pemilik lembu ni. Kan? Maka esok tu datanglah orang tersebut. Jadi raja tersebut, kenapa lembu kau ni bawa kat istana tak keluar sikit pun susu dia? Sikit tak keluar susu dia. Kan? Maka si pengala lembu ni pun mengatakan, dia kata, kau berjanji kepada aku supaya kau nak bagi aku emas. Kau menzalimi kepada aku. Tapi kau ambil, langsung kau tak bagi kepada aku emas, maka Allah Ta'ala telah menghilangkan keberkahan akan susu tersebut. Nampak? Maka si raja ni tersebut pun rasa bersalah. Akhirnya dia kata, apalah, bawalah lembu pulang balik. Bawalah sampai ke kampung tu, diperah oleh pengala lembu ni, maka keluarlah susu balik seperti 30 ekor lembu. Ini dah berkat. Maksudnya kata para ulama, sesungguhnya kezaliman itu menghilangkan keberkahan hidup seseorang. Jadi Allah tak bagi berkat. Kalau dia ambil harta orang secara zalim pun, harta itu akan memberi dia penyakit. Harta itu akan memberikan dia kerosakan pada dia. Tak rosak dia, rosak pada anak dia. Tak rosak pada anak dia, rosak pada cucu dia. Jadi sebab tu harta yang haram ni jangan pernah sekali kita simpan. Harta yang kita pernah zalim seorang, wajib untuk kita pulangkan semula. Jangan pernah menzalimi seseorang. Jadi Allah Ta'ala itu sangat-sangat murka kepada orang-orang yang menzalimi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut, wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tidaklah orang-orang yang melakukan kezaliman itu adanya bantuan. Tak ada siapa boleh bantu dia. Nampak tak? Jadi kalau kita tertakluk dengan dosa manusia ni, tuan-tuan dan puan-puan, sangat-sangat bahaya. Sebab dosa dengan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala boleh bagi rahmat. Sebab kita boleh masuk syurga dengan rahmat Allah. Boleh jadi dengan amal soleh dulu kita pernah buat. Nampak tak? Allah ampunkan. Dan Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga. Tapi kalau dosa bersangkut dengan makhluk, jaga-jaga. Dosa bersangkut dengan makhluk belum tentu lagi dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali makhluk itu mengampunkan kita. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan, jangan pernah menzalimi sesama hamba Allah Ta'ala, yang khususnya orang muslim, menyakiti orang-orang muslim yang khususnya. Kemudian Nabi SAW sebut lagi, wala yakhdhuluhu, dan janganlah meninggalkan orang muslim. Ai la yatruku nusratuhu wala nasihatuhu. Dan janganlah meninggalkan bantuan kepada orang muslim. Maksudnya, la yakhdhuluhu, janganlah kamu meninggalkan orang muslim itu dalam keadaan kesusahan ataupun ketika ditindas. Jadi sebab tu dalam hadis Nabi SAW mengatakan, unsur akhaka zaliman au mazluman. Bantulah saudara kamu yang melakukan kezaliman, dan juga saudara kamu yang dizalimi. Maka sahabat pun tanya, ya Rasulullah, kaifa nansuru zaliman? Ya Rasulullah, macam mana kami nak bantu orang yang zalim? Adapun orang yang dizalimi, kami faham. Tapi nak bantu orang yang zalim, macam mana? Maka Nabi SAW mengatakan, tahjizuhu. Kata Nabi SAW, tahjizuhu an zulmi fa inna dhalika tansuruhu. Kata Nabi SAW, hendaklah kamu menghalang kezaliman dia. Menghalang kezaliman dia, kerana itulah cara kamu menyelamatkan orang yang menzalimi, orang yang melakukan kezaliman. Jadi kalau kita tengok orang yang melakukan kezaliman, cara kita nak selamatkan dia, kita tegur, kita nasihat, kita bagi dia peringatan supaya dia tidak meneruskan kezaliman dia
tersebut. Kalau kita boleh mencegah dengan kekuasaan yang kita ada, sila cegah. Supaya orang ni tak bertambah dosanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pada hadis ni. Yang kedua kata Nabi, au mazluman, dan bantulah orang-orang yang dizalim. Jadi kalau nampak orang yang dizalimi, kita sesama umat Islam, kita kena alert, kita mesti ada rasa sensitif. Jangan bila kita tengok ada umat Islam dihina, lalu kita biar. Lalu kita tak ada rasa apa-apa. Nabi SAW mengatakan, bukan di kalangan aku siapa-siapa yang tidak mementingkan tentang urusan umat. Kata Nabi SAW, man la yahtam bi umuril muslimin, laisa minna man la yahtam bi umuril muslimin. Kata Nabi SAW, bukan di kalanganku, kata Nabi SAW, kalau orang itu tidak mementingkan akan perihal orang Muslim. Kita tak kisah orang Muslim yang ada di Palestin, orang Muslim yang ada dekat Rohingya, yang susah payah, mereka nampak tak, yang hidup susah, kita tak kisah langsung. Mereka yang ditindas, harta-harta mereka dirampas dan sebagainya, tanah-tanah mereka habisnya dirampas, kita biarkan saja. Tak ada langsung sensitif. Peniaga-peniaga yang nak meniaga lalu dihalau, tak ada langsung rasa kasihan kepada mereka. Allah, biarlah, siapa suruh hidup susah. Siapa suruh tak belajar pandai-pandai? Jangan. Nampak tak? Jangan macam tu. Itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Jangan meninggalkan orang Muslim yang dalam keadaan susah, yang dalam keadaan yang dizalim. Sebab apa? Sebab dia kalau kita tinggalkan, ada satu hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, man adalla indahu man udhilla indahu mu'min falam yansurhu wa huwa yaqdaru ala an yansurahu. Nampak tak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adallahu Allahu ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dihina di sisinya itu seorang mukmin. Seorang mukmin dihina, seorang mukmin ditindas, seorang mukmin dizalimi. Nampak tak? Falam yansuruhu, dia tak tolong orang mukmin itu, orang yang beriman itu, wa huwa yaqdiru, sedangkan dia mampu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ayansurahu, untuk dia bantu orang yang dizalimi tersebut itu, nescaya Allah Taala akan menghinakan orang yang tak nak bantu, tak nak tolong itu pada ru'usul khalaiq, pada seluruh makhluk pada hari kiamat esok. Allah hinakan orang itu. Sejak daripada Nabi Adam punya umat sampailah umat yang terakhir, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah hinakan kepada orang-orang yang tidak mahu membantu kepada orang-orang yang terzalimi kalau dia mampu, kan? Jadi kalau kita ada kuasa, kita tengok peniaga-peniaga kecil dan sebagainya, kita tok siak ke, kita apa-apa yang kuasa yang kita ada dekat kampung, dekat negeri, dekat Malaysia ni, tuan-tuan dan puan-puan, bantulah sesama Islam. Bantulah dan kasihanilah mereka. Jangan biarkan mereka hidup susah. Nampak tak? Baru-baru ni viral keluar seorang perempuan gendong anak dia masuk ke dalam gereja. Lalu kerap meja. Sampai orang kata, kamu ni dah murtad. Dia kata, aku tak murtad. Habis tu, kenapa kamu keluar masuk gereja? Kami nampak kamu masuk keluar gereja. Aku masuk gereja sebab aku minta makanan. Aku minta duit nak bayar sewa rumah. Ini anak aku ni nak menyusu. Aku pergi masjid, orang masjid tak bagi. Aku pergi minta orang Islam kata aku ni pengemis. Tak ada orang nak bagi. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi malulah kita. Kan? Orang Islam yang susah, kita biarkan. Jangan. Jadi kita jangan tinggalkan mereka. Jadi dalam hadis Nabi SAW mengatakan, jangan tinggal apabila mereka susah, mereka dizalimi. Bantulah apa yang kita boleh buat, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Walaupun pada hari ni kita boleh viralkan. Kita tengok orang ni nak buat pembedahan. Kita tak mampu nak bagi duit. Aku ni kalau nak bagi ni 100,000, mana mampu aku? RM10 pun tak ada dalam poket aku. Macam mana nak buat? Share lah paling kurang pun. Share lah status itu. Share lah. Supaya orang kaya yang dapat, yang pemurah, dia nampak kesiannya. Dia nak buat operation 100,000 tak ada. Akhirnya dia pun bantu. Mana tahu kita share tersebut, asbab orang kaya tengok, dia pun bagi. Maka kita pun dapat pahala. Jadi jangan pernah kita mengabaikan
Nampak tak mana-mana umat Islam yang dizalimi dan sebagainya. Nampak tak? Dan Allah sangat-sangat murka kepada orang-orang yang orang-orang yang tidak membantu orang-orang yang dizalimi. Banyak hadis ni. Dalam satu hadis qudsi Allah Taala sebut wa izzati wa jalali la antaqim min adh-dhalim fi ajilihi wa ajalihi wa li antaqim mimman ra'a madluman yaqdiru ala an yansurahu wa lam yaf'al. Atau kama qala. Disebutkan dalam satu hadis qudsi Allah Taala mengatakan, demi keagunganku dan juga keperkasaanku, nescaya aku akan membalas, aku akan berbalas dendam kepada orang-orang yang menzalimi itu fi ajilihi, pada waktu yang terdekat, pada keadaan yang terdekat, wa ajalihi, dan juga pada yang akan datang. Ini di yaumul qiyamah. Fi ajilihi, pada dunia lagi Allah akan balas, dan juga pada ajalihi, pada yaumul qiyamah Allah juga akan balas. Nampak tak? Dan aku juga akan membalas kepada siapa-siapa yang melihat orang-orang yang dizalimi, nampak tak, yang dia mampu untuk membantunya tetapi dia tidak melakukannya. Allah Ta'ala juga akan marah. Allah Ta'ala juga benci dengan orang-orang yang ada kekuasaan, dia tak nak mengubahnya, tuan-tuan dan puan-puan, tak nak tolong umat Islam sesama Islam. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam satu hadis disebutkan Allah Ta'ala menyuruhkan bi abdin min ibadihi ayadriba fi qabrihi mi'atal jaldah. Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk memukulkan kepada hamba-hambanya di dalam kuburnya itu dengan 100 pukulan. Nampak tak? Falam yazal yas'alallahu ta'ala wa yad'u hatta sarat jaldatu wahidah. Maka sentiasalah dia minta kepada Allah Ta'ala dan berdoa kepada Allah, sehinggalah Allah menjadikan balik kulit-kulitnya itu semula jadi setelah dihancurkan. Nampak tak? Maka Allah Ta'ala pun memenuhkan. Maksudnya sentiasa dia minta kepada Allah supaya berlindung, janganlah azab aku dalam kubur ni. Allah Ta'ala jadikan balik, Allah azab balik. Famtala'at alaihi qabrahu nar. Dan Allah memenuhkan dalam kuburnya itu dengan api dalam kuburnya. Nampak tak? Falamartafa'a anhu wa afaqa. Dan apabila telah pun terangkat api tersebut, afaqa, dan dia pun sedar, maksudnya telah pun Allah Ta'ala jadikan balik tubuh badannya, qala alamu jalatumuni, wahai Allah, orang dalam kubur ni lalu pun berkata, wahai Allah, kenapa kau ini memukul aku dalam kubur? Apa dah? Kenapa kamu, wahai malaikat, kenapa kamu memukul aku dalam kubur? Qalu, maka berkatalah malaikat, innaka salata bighairi tuhur. Kamu pernah dahulu ketika hidup di dunia, kamu solat dengan dalam keadaan kamu solat tanpa suci yang sebetulnya. Maksudnya dia tidak menjaga kesucian dia. Dia masuk dalam solat dalam keadaan dia ada najis. Istinjaknya tak betul. Nampak tak? Itu di antaranya disebut dalam hadis ini. Nampak tak? Wa mararta, yang kedua, kamu dipukul. Kenapa? Wa mararta ala mazlumin. Kamu melalui kepada seorang yang dizalimi, falam tansurhu. Dan sedangkan kamu tidak pun bantu dia. Kamu mampu, kamu nak bantu dia, tapi kamu biarkannya. Inilah azab seksaan orang-orang yang mampu untuk membantu orang Muslim yang lain dalam keadaan dizalimi, dalam keadaan susah, dia pun biarkan. Jadi dalam hadis ni mengajar kepada kita untuk kita saling membantu. Bila tengok seorang Muslim yang susah dan sebagainya, bantulah mereka. Kata Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala itsmi wa 'udwan. Janganlah kamu saling membantu di atas jalan ketakwaan, dan janganlah kamu saling membantu kepada dosa dan juga permusuhan. Jadi orang Islam kena bantu orang Islam. Mana-mana yang susah, jangan kita redakan dalam hati kita. Adanya orang yang susah kita tak bantu, orang yang dizalimi yang kita tidak bantu. Apa-apa cara yang kita boleh buat, kita buatlah, tuan-tuan dan puan-puan. Itu di antaranya dia hadis ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Saya sebenarnya nak habiskan hadis ni pada hari ni juga, tapi subhanallah, memandangkan hadis ini saya syarahkan, saya mengikuti daripada syarahan ulama, daripada kitab Jawahirul Lu'ya,
Jadi tuan-tuan dan puan-puan agak panjang, jadi tak sempatlah nak habiskan juga. Masa pun dah suntuk tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ala kuliah kita akan sambung nanti pada minggu-minggu yang akan datang pada hadis yang sama. Jadi ala kuliah tuan-tuan dan puan-puan, jadi mudah-mudahan apa yang kita baca pada hadis ni jadikan pegangan hidup kita. Jadikan kita ni orang Muslim yang berkualiti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita menghormati, menjaga akan sesama hubungan manusia yang khususnya umat Islam itu sendiri. Jadi ini semua hadis yang Nabi SAW menyatakan kepada kita kefahaman tentang persaudaraan sesama Islam. Jadi mudah-mudahan bila kita faham sesama Islam, kita tidak ada rasa benci dengan siapa-siapa. Sebab tu para wali Allah, orang soleh ni, tuan-tuan dan puan-puan, mereka adalah orang yang cinta kepada semua hamba Allah. Sebab mereka bila tengok mana-mana hamba Allah, baik binatang pun, dia kata yang cipta ni adalah Allah. Yang cipta ni adalah Allah. Yang hidupkan ni adalah Allah. Allah bagi rezeki pada dia, Allah bagi makan pada dia, Allah bagi oksigen pada dia. Jadi dia ni tengok di sebalik yang menciptakannya, tidak dia tengok kepada orang yang melakukannya. Jadi sebab tu mereka tak ada rasa benci dengan mana-mana hamba Allah, baik kepada orang kafir sekalipun. Nampak tak? Baik kepada orang kafir kecuali kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sifat orang-orang beriman itu Allah mengatakan adalah mereka sangat lembut kepada orang-orang yang beriman, dan mereka juga sangat keras kepada orang-orang kafir. Orang kafir yang memerangi memerangi Islam itu sendiri. Jadi itulah di antaranya. Tetapi benci mereka pun, marah mereka pun bukanlah menandakan mereka itu mengatakan orang kafir ni tidak ada harapan untuk masuk ke syurga Allah. Dalam keadaan mereka memusuhi, dalam keadaan mereka memerangi, kerana itu salah satu perintah Allah Ta'ala, tetapi ada pengharapan. Pengharapan, sebagaimana Nabi SAW berharap. Setiap kali kalau orang berperang dengan Nabi SAW pun, Nabi SAW sentiasa ada pengharapan. Sehingga Nabi SAW berdoa, orang yang memerangi Nabi SAW, dua orang yang bernama Umar. Nabi SAW doa, ya Allah, kurniakanlah hidayah kepada Umarain, kepada dua Umar. Yang pertama Umar Al-Khattab, yang kedua adalah Umar, iaitu pakciknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Jahal. Maka yang diterima oleh Allah Ta'ala adalah Umar Al-Khattab. Ini salah satu doa Nabi SAW pengharapan. Walaupun dia musuh Allah Ta'ala, tapi Nabi SAW masih berharap supaya diberikan hidayah. Jadi tentukan kita menghadapi kalau adanya musuh-musuh Allah Ta'ala, misalnya Yahudi dan sebagainya, ya kita membenci kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi dalam hati kita juga berharap Allah agar Allah beri hidayah. Jangan pernah putus doa. Sebab nanti di yaumul qiyamah, akhir-akhir zaman, tuan-tuan dan puan, bila keluar Imam Mahdi. Imam Mahdi ni digelar sebagai Mahdi. Kenapa dipanggil Mahdi? Li'annahu yahdi ilal jibali syami. Kerana Imam Mahdi ni dia adalah orang yang menunjukkan satu gunung yang berada di Syam. Satu gunung tersebut itu adanya lembaran-lembaran kitab Taurat dan juga Injil yang sebenar. Jadi kitab Taurat dan juga Injil yang sebenarnya Allah selamatkan. Pada hakikat yang sekarang ni itu bukan yang sebenarnya. Itu hanya ditulis oleh pendeta-pendeta mereka yang telah mentahrifkan, merosakkan kitab Taurat dan juga Injil, mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka mengeluarkan hukum-hukum pada akal mereka, mengikuti kehendak mereka, bukan daripada apa yang diturun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah selamatkan kitab Injil dan juga kitab Taurat. Jadi Imam Mahdi akan pergi di sana, akan keluarkan di gunung itu, salah satu gunung. Maka ketika itu Imam Mahdi akan berhujah dengan orang-orang Yahudi, dan ramai ketika itu puluhan ribu orang Yahudi masuk Islam. Masuk Islam ketika itu. Jadi ala kulli hal kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mana-mana yang mereka itu belum dapat hidayah,
sentiasa Allah Ta'ala bukakan pintu hati kepada mereka untuk menerima hidayah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin.